Hai semua, apa khabar? Sekali lagi saya Mahadevan, saya seorang peguam. Saya beramal di Tetuan J. Hari dan Jamil. Topik kita pada hari ini cara memberi keterangan di mahkamah dari perspektif seorang peguam. Mula-mula sekali bila kamu memberi keterangan di mahkamah, kamu kena bawa dokumen pengenalan diri, IC. Tanpa IC, kamu tidak akan dibenarkan untuk memberi keterangan di mahkamah kerana mahkamah tidak tahu cara untuk menentukan sama ada kamu ni benar-benar individu yang dinamakan atau tidak. So, kamu kena datang ke mahkamah dengan IC. Jika IC hilang sekalipun, buat laporan polis, dapatkan IC ganti, baru kamu datang ke mahkamah. Dan kedua, jika kamu mewakili mana-mana syarikat, badan pertubuhan, organisasi dan sebagainya, dapatkan surat kebenaran di mana organisasi syarikat tersebut memberi kamu kebenaran untuk memberi keterangan bagi pihak mereka. So, kamu kena dapatkan surat tersebut. Itu penting kamu kena bawa. Penjelasan lebih lanjut mengenai isu ini, kamu boleh lihat pada video saya sebelum ini, pada rakaman saya sebelum ini, di mana saya ada menyentuh mengenai topik ini. Saya percaya tajuknya adalah persediaan menghadiri diri ke mahkamah. Kamu boleh lihat video tersebut. Kedua poin kedua kita untuk hari ini, bila kamu diajukan soalan oleh peguam, bila kamu mendengar soalan peguam, kamu jangan terburu-buru untuk menjawab soalan tersebut. Kamu kena ingat peguam, soalan pada kebanyakan masa soalan peguam adalah panjang. Mungkin ada elemen A, elemen B, elemen C. Mungkin ada 3 peringkat pada soalan mereka. Tapi kamu dengar apa yang kamu nak dengar, mungkin kamu dengar bab A itu kamu dengar, kamu terus terburu-buru nak jawab. So, bila kamu jawab, kamu tidak menjawab soalan itu secara penuh kerana kamu mengabaikan elemen B, elemen C. So, maksudnya jawapan yang kamu berikan itu akan menjadi tidak tepat ataupun tidak betul. Ketiga bila kamu mendengar soalan daripada peguam, sila dengar betul-betul. Pada masa yang sama, jika soalan itu kamu tak faham, kadang-kadang kamu kena tahu, mungkin penggunaan bahasa adalah terlalu kompleks ataupun cara ayat tersebut dibentuk adalah terlalu rumit. So, jika kamu tak faham, kamu boleh minta peguam untuk mengulangi semula soalan itu dalam cara di mana kamu boleh faham. Kalau soalan itu terlalu panjang, peguam boleh dan akan memecahkan soalan tersebut kepada beberapa peringkat supaya kamu boleh faham. Tapi jangan sesekali jawab soalan yang kamu tak faham. Kalau kamu tak faham. Kamu maklumkan pada mahkamah, kamu tak faham, kamu minta soalan itu diulang semula. Tak kisah, mahkamah akan memberi kamu peluang untuk menjawab soalan yang hanya kamu faham. Okey? Dan seterusnya dalam mahkamah ni, bila terutamanya kes civil, ada banyak situasi di mana peguam akan memberikan cadangan. Peguam akan menyatakan satu frasa, peguam akan tanya sama ada kamu setuju ataupun tidak setuju mengenai frasa yang dibacakan ataupun kenyataan yang disebut oleh peguam. So, bila peguam memberi kamu pilihan untuk jawab setuju atau tidak setuju, kamu hanya dibenarkan untuk menjawab setuju ataupun tidak setuju. Pada kebanyakan masa, mungkin kamu rasa tidak setuju dengan cadangan tersebut, tapi kamu rasa kamu nak olah dengan lebih lanjut. Mungkin kamu ingin terangkan dengan lebih panjang lebar. Kamu tidak dibenarkan untuk berbuat sedemikian. Tetapi kamu kena ingat, sebab ada pihak peguam, ada peguam di kedua pihak. Peguam boleh menilai sekiranya peguam merasakan ada keperluan untuk kamu memberi penjelasan lebih panjang lebar. Peguam kamu sendiri pun boleh minta kamu untuk menjelaskan dengan lebih lanjut. Tapi kita tidak perlu untuk meletakkan diri kita dalam sebagai seorang peguam di mana kamu tidak perlu untuk cuba membuat analisis kamu. Sama ada jawapan kamu ni lengkap, tak lengkap. Sebab itu kita ada peguam. Peguam akan tentukan sama ada jawapan kamu ini adalah memadai ataupun perlukan penjelasan yang lebih lanjut. So, yang ini kita serahkan kepada peguam supaya peguam boleh tentukan hala tuju kes. Dan poin seterusnya bila kita bagi keterangan di mahkamah ini kamu kena ingat kamu akan bersumpah, kamu akan membuat pengakuan bahawa kamu akan bercakap benar di mahkamah. Dan bila kamu memberi keterangan di mahkamah ini jangan kamu nyatakan sesuatu yang tidak benar sama sekali dan ianya dalam pengetahuan kamu ianya tidak benar. Kalau isunya mungkin soalan yang diajukan itu kamu tidak pasti sama ada benda itu berlaku atau tidak, fakta itu adalah benar atau tidak, kamu boleh menjawab kamu tidak faham. Ataupun kamu tidak pasti, kamu boleh nyatakan jawapan yang sedemikian. Kamu tidak ada keperluan untuk menjawab sama ada benar ataupun tidak. Jika kamu tidak pasti, kamu boleh jawab tidak pasti. Tapi jangan berbohong di mahkamah kerana kamu boleh didakwa secara berasingan kerana memberi keterangan palsu ataupun keterangan yang tidak benar di mahkamah di mana ianya tidak digalakkan sama sekali.
Dan terakhir sekali poin kita untuk hari ini adalah penggunaan bahasa. Bila kamu pergi ke mahkamah secara default kamu diperlukan untuk bertutur atau memberi keterangan dalam bahasa Melayu. Dan bila kamu memberi keterangan dalam bahasa Melayu kamu tidak akan diberikan pilihan, sebab ada mungkin sesetengah orang, saya pun selalu lihat situasi ini di mana anak guam saya akan tanya, tuan, saya lebih selesa memberi keterangan dalam bahasa Inggeris ataupun saya ingin memberi keterangan dalam bahasa Tamil ataupun bahasa Mandarin. So jika ada situasi sedemikian, mahkamah akan menilai pada kebanyakan masa kamu masih diperlukan untuk memberi keterangan dalam bahasa Melayu. Tetapi jika kamu ni adalah seorang individu yang benar-benar tidak dapat bertutur dalam bahasa Melayu atau tidak faham bahasa Melayu, peguam boleh minta kebenaran daripada hakim, di mana hakim seterusnya boleh menilai keupayaan bahasa kamu dan hakim boleh membenarkan kamu untuk memberi keterangan dalam bahasa yang kamu betul-betul faham dan kamu betul-betul boleh bertutur. Itu adalah dibenarkan di bawah peruntukan undang-undang yang sedia ada. Sekian saja daripada saya. Saya berharap poin-poin yang saya kemukakan untuk hari ini dapat membantu tuan-tuan dan puan-puan sedikit sebanyak. Macam biasa, sekiranya ada apa-apa persoalan ataupun ada apa-apa pertanyaan lanjut, tuan-tuan dan puan-puan tahu cara menghubungi saya akan cuba yang terbaik untuk membantu. Semoga kita berjumpa lagi dalam episod yang akan datang dengan konten yang lebih menarik. Terima kasih.